Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni kita pertemukan Allah. Kita menyambung tadabbur surah As-Saff ke surat 552. Okey. Jadi kita cuba tengok ayat sebelah ni kita dah bincang sedikit tentang jihad, tentang iman. Jadi kita baca dulu ayat yang sebelah ni dulu bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca daripada 10 lah. 10. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Di ayat ni Allah menyeru kepada orang beriman, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum, maukah aku beritahu kepada kamu, tunjukkan kepada kamu perniagaan yang menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Jadi yang pertama, caranya adalah kamu beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi iman ni maksudnya ilmu, belajar. Memerlukan satu perkara yang nombor satu, pertama apa? Iman ni perlu dicari, perlu dipelajari, perlu dituntut. Bahkan selepas dah dapat pun dia perlu dia apa? Sentiasa diusahakan untuk tambah dan perbaharui. Nabi sebut dalam hadis tentang iman ni, Nabi sebut inna, kita boleh salin hadis ni.
Okey. Ni hadis sahih riwayat Hakim dengan Tabarani. Kita baca dulu hadis ni ya. Innal imana, nampak ah? Ikut saya Innal iman la yakhluqu la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawba fas'alullaha ay yujaddidul imana fi qulubikum. Jadi ni kata-kata siapa? Kata-kata orang yang paling faham tentang iman. Siapa? Rasulullah. Rasulullah SAW sebut. Dia kata apa? Sesungguhnya iman itu pasti ataupun benar-benar laku ni maknanya apa? Ia akan laku ni banyak peringkat. Maknanya kotor, lusuh, rosak. Akhirnya apa? Binasa. Peringkat-peringkat dia. Sungguhnya iman itu pasti akan kotor ataupun lusuh. Dia boleh jadi macam ni. Fi jawfi ahadikum. Di dalam dada. Jawfi ni rongga dalam kita. Dada kita. Hati. Di dalam dada seseorang kamu. Setiap kita ni. Jadi fokus kita apa? Iman. Jadi Nabi ibarat macam mana? Sebab iman ni tak nampak. Jadi kena buat satu yang abstrak, kena jadi sesuatu yang konkret, yang boleh nampak. Apa dia? Nabi ibarat dengan baju. Kama yakhluqas thawba. Yakhlaqus thawba. Sama ibarat seperti baju. Thawb ni pakaian. Ibarat pakaian kamu. Sebagaimana lusuhnya pakaian. Pakaian boleh apa? Pakaian boleh? Pertama, bila dah pakai selalu, kotor lagi. Lama-lama dia akan lusuh. Betul? Rosak kan? Betul? Pakaiannya binasa. Lepas tu kita kena buat apa? Buang, betul? Beli pakaian baru. Betul? Jadi macam pakaian ni. Lagi guna banyak kali kan? Lagi begitulah iman ni sifat dia macam itulah. Jadi Nabi kata apa? Fas'alullah, maka mintalah pada Allah. Mintalah. Pakaian nak beli kat siapa? Kalau baju rosak, ada duit beli sendiri. Minta kat siapa? Pergi pasar raya. Jadi ni barang murah. Boleh jumpa kat mana-mana je. Kan? Iman nak jumpa kat mana? Nak minta siapa? Kalau iman tu rosak, kotor semua, siapa yang boleh bagi? Itu yang bahaya tu. Itu yang masalah tu. Kalau pakaian rosak kan, pergi je kedai RM2. Hari ni ada kedai tu, dia hari-hari dia. Nama dia kedai apa? Kedai pakaian hari-hari. Jadi sama ke pakaian ni yang mudah nak dapat dengan iman. Jadi mana yang lagi patut manusia ni jaga? Jaga dia. Ni mahalnya ni kan. Tapi agak-agak kita fikir tak benda ni. Jadi cara nak jaga iman ni, nak minta Allah ni, sebab tu kita faham ni. Nabi kata, fas'alu, maka mohonlah kamu kepada Allah. Macam mana mohon kepada Allah ni? Pertama doa. Doa lah maksud dia. Doa mohon ni dua. Satu al-mas'alah. Satu lagi ibadah. Dengan kekal dengan ibadah ni, iaitu apa dia? Lepas tu lah. Nak kekal kat iman. Jadi sebab tu Allah kata kat sini. Jadi kita kat sini habiskan dulu ni. Maka mintalah pada Allah, usahakanlah supaya Allah kekalkan, iaitu apa? Minta pada Allah ayyujaddidul imana fi qulubikum, supaya dia sentiasa apa? Memperbaharukan iman dalam dada kamu. Iman tu sentiasa fresh, sentiasa orang kata apa? Pandang pertama. Iman tu sentiasa pandang pertama. Jaddidu ni maknanya sentiasa. Maulah mintalah kat Allah iman kita sentiasa fresh dan bertambah. Fresh bertambah, fresh bertambah. Lebih daripada benda lain. Jadi sekarang ni selalunya manusia kan,
Pernah fikir tak tentang iman ni nak bertambah? Yang kita fikir tambah apa? Itulah dia. Ya, sebab tu Allah kata, macam mana cara nak tambah iman, tengok ayat ni balik. Jadi Allah kata tu'minuna billahi, ayat 11 ayat 11. Tu'minuna billahi wa rasulihi. Iaitu kamu kekal hidup dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan apa? Tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa an. Dua benda ni lah digunakan untuk tingkatkan kualiti keimanan, harta dan nyawa. Selalunya manusia ni dipikir nak tingkatkan kualiti harta dan kan kehidupan dia. Dua benda ni yang manusia nak tengok nak tambah. Sedangkan dua benda ni sepatutnya digunakan untuk tambah iman. Nampak tak tu? Nampak ke tak nampak? Hari ni terbalik. Tengok manusia, hari ni sembang-sembang semua cerita pasal apa? Apa sembang dia? Cuba tengok surah 57 ayat 20. 57 ayat 20. Ayat 20. Al-Hadid. Okey. Surat 940. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah. Wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuh. ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. I'lamu, ni perintah Allah. Rasul kita belajar. Belajar apa? I'lamu tu maknanya ketahuilah kamu. Ketahui ni maksudnya belajarlah. I'lam, bila kita suruh itu suruh belajar. Harus suruh kita belajar sesuatu. Sampailah kita punya cara fikir kita macam ni. Cara fikir kita apa? Inna annama. Apa tu? Sampailah kamu sedar tak ada lain dunia ni. Dunia ni rupanya ni saja. Apa dia? Dunia ni hanyalah mainan lagi, hiburan lagi. Ini tangga-tangga impian duniawi. Ni maratibul hammatid dunia. Hammah ni cita-cita. Jadi tangga-tangga ataupun maratib ni apa? Marhalah. Kita kata. Marhalah ni maksudnya apa kita nak kata peringkat-peringkat cita-cita duniawi manusia. Ni je, 5 ni je. Ni je. Siapa nak cuba nafikan lain tak ada. Memang macam ni dia manusia hidup. Kalau dia dunia memang macam ni. Jadi Allah suruh kita belajar apa? Yang lama ni maksud disebut belajar dalam Quran, dia sama macam belajar dalam surah 47 ayat 19.
La ilaha illallah tu. Belajar tentang Allah. Belajar mengenal kita ni sebagai hamba dan tuntutan kita untuk buat sesuatu, apa dia? Tugas kita kepada Allah. Mengenal Allah, mengenal Rasul dan mengenal agama kita. Itu. Belajar itu nanti menyebabkan kamu tahu sekarang ni, kamu yakin yang dunia ni semuanya tak lain, dunia ni hanya ni je, rupanya tak ada apa-apa lah. Faham? Itulah maksud dia. Jadi Allah suruh kita cari ilmu akhirat ni supaya pendirian kita tegas tentang benda ni, bahawasanya apa? Dunia ini tidak lain, hanya ada 5 peringkat yang manusia kejar. Pertama, masa kecil dia kejar apa? Apa dia dah? Kalau tak dapat ni memang dia nangis punya. Mainan. Betul ah? Main. Itu masa kanak-kanak. Dah besar sikit, remaja. Dia dah mula lebih sikit. Apa dia? Hiburan, lahun. Dia mula dah suka hiburan. Kedua, besar sikit lagi, dah ada dah peringkat tinggi, dah habis belajar sikit. Dia pandai mula ni, perhiasan, wazinah. Dah ada kerja kan? Dah pandai, dah ada duit sendiri ni, dah mula zinah, perhiasan. Yang keempat, tafakhur. Tafakhur maknanya saling bangga-bangga dengan prestasi masing-masing yang telah dicapai. Itulah sembang dia pun. Dalam wasiat dia dan sembang dia tu, dia sembang dia. Itu dia punya apa? Orang kata mesti macam tu punya. Tafakhurun bainakum. Saling cerita, sibukkan benda tu, kan? Kemudian ni kira dah habis dah. Dia orang kata apa, orang kata dia ni dah sukses dah lah. Dia kumpul apa pula? Tak habis lagi rupanya. Apa dia? Tu. Dan dia menimbun-nimbun, takasur ni menimbun-nimbun harta dan apa? Anak-anak ni punya. Jadi ini yang manusia duk tambah. Betul tak? Itu ditambah kan? Dalam ayat yang kita belajar tadi lain. Dan dalam hadis ni Allah suruh tambah apa? Nabi suruh tambah ni dan minta pada Allah ni. Okey. Jadi hal ni semua Allah bagi ibarat kama sali ghaisin. Ayat seterusnya ayat 20 tu. Jadi dia sama seperti hujan lebat yang mengagumkan orang yang menanam. Jadi tanam apa? Tanam benih. Benih apa? 5 tadi tu umpama orang tu sedang tanam sesuatu. Kan? Harta dia tadi ditimbun-timbun. Dia macam tanam, dia menanti sesuatu yang dia jangka macam inilah yang boleh memuaskan dia, yang boleh menyelesaikan apa sajalah bagi dia. Jadi Allah kata ibarat dia macam orang yang tanam ni dan hujan pun turun lebat dan mengagumkan hasil tanaman dia tadi, nabatu. Tapi summa yahiju. Kemudian ia layu. Ia layu siapa? Yahiju maknanya dia layu. Siapa yang layu? Lebih tepat apa? Orang yang tanam tu rupanya. Dia sangka yalah nampak lebat kan. Rupanya dia sendiri pun dia yang tinggalkan rupanya. Faham eh? Summa yahiju. Lalu rupanya yang tanam tu sendiri dia lah yang apa? Mati. Tak ada apa pun rupanya. Tak dapat apa pun. Kok penat ya? Jadi Allah suruh kita belajar sampai pendirian kita macam ni. Sedar. Jadi kita bila fikir macam ni, apa kita nak buat? Get out lah cepat-cepat lah kan. Dia boleh buat macam tu dah. Jadi ini penting tu. Jadi kemudian dia layu, kemudian kuning apa ni? Tua dah. Fatarahu musfarran summa yakunu hutama. Lalu dia pun sendiri telah pun lenyap sendiri, dia lenyap. Jadi inilah dia. Jadi sekarang ni stage ni selesai dah. Stage dunia tadi, cita-cita dunia tadi kan. Rupa-rupanya apa? Sebab tu Nabi bagi tahu sebuah hadis. Hadis tu tentang Nabi buat satu petak sini. Dan Nabi buat satu garisan. Garisan jadi ini kita. Ni kita. Jadi ni cita-cita kita. Kan? Ni cita-cita kita lah ni, semua masuk manusia ni dunia dia. Jadi dia berjalan sampai dia keluar garisan ni apa? Dia pun mati. Cita-cita dia tak sampai rupanya. Penamat dia kat sini. Cita-cita dia sampai sini je. Tak dapat apa pun. Rupanya tak dapat apa pun. Begitulah fata morgananya. Jadi inilah Allah suruh kita belajar sampai kita sedar, itulah hidup dunia ni. Itulah kehidupan. Sebab tu Allah kata lagi apa?
Yang manusia akan temui nanti, cita-cita dia, yang dia tak pernah bercita-cita pun. Apa dia? Dia tak pernah cita-cita tentang ni. Apa dia? Nak selamat daripada azab, nak dapat keampunan Allah, tak. Tapi rupanya dia temui kat situ. Cuba tengok. Apa dia? Ayat lepas tu. Sekarang ni dia dah pindah alam. Dia dah pindah alam. Tengok Allah kata apa? Wa fil akhirah. Dia endingnya, akhirnya. Tiba-tiba akhirnya apa yang dia nampak? Azabun syadid. Dia tak pernah bercita-cita pun. Kan? Dia akan hadapi benda ni. Rupanya dia hadap benda ni rupanya. Dia jumpa azab yang dahsyat. Tadi bukan main lagi, dia tengok apa dia? Mainan, hiburan, perhiasan. Bangga dengan kemajuan dia tadi. Lepas tu kumpul-kumpul semua kan. Rupanya dia nampak apa? Dia tak nampak semua dah. Dia jumpa yang ni je. Wa fil akhirah. Okay? Ini maknanya apa orang kata? Kamu dah pindah alam dah. Okey. Jadi yang kamu nampak apa? Azabun syadid nombor 1. Dan kalau kamu selamat yang ni, barulah kamu dapat apa? Wa maghfiratum minallah, keampunan Allah. Pernah tak dia cerita-cerita yang ni? Kalau dia tak cerita-cerita yang ni, habislah. Wa ridwan, dan keredaan Allah. Barulah sedar hakikat apa dia? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketika dia berada kat tempat ni, boleh sedar apa? Dan tak lain dunia ni rupanya mata'ul ghurur je. Jangan masa ni boleh sedar. Allah kita kata, i'lamu, kamu belajar sekarang. Boleh? Faham ayat ni? Simple je, satu ayat je. Allah suruh, sebab tu mula mukadimah dengan i'lamu. Kamu belajar sekarang supaya nanti kamu tak menyesal, yang kamu sedar kemudian. Wa mal hayatid dunya illa mata'un. Bila dah mati baru sedar, rupanya dunia ni memang mata'ul ghurur lah. Tapi tak ada guna dah masa tu. Jadi itulah yang Allah nak kita fahami. Sebab tu ayat ni 57-20 ni sangat dekatlah dengan apa yang kita bincang. Buka balik buku ayat kita. Ayat 61-11 tu Jadi macam mana kita nak tambah iman dan kekalkan perbaharui iman ni, sebagaimana Nabi sebut dalam hadis ni. Jadi dengan minta pada Allah di doa, apa dia? Satu. Dan dia mesti dilakukan. Sebab itulah ayat ni Allah kata, ayat 11 ayat 11 tu'minuna billah. Sebab tu fokus dia apa? Ini kita nak meniaga sesuatu perniagaan yang boleh menyebabkan kita selamat daripada apa? Azab yang pedih. Sebab nanti kita akan temui itu nanti. Bila mati nanti. Jadi perniagaan ni boleh selamatkan. Jadi apa cara dia? Tujahiduna fi sabilillah. Iaitu kamu kena berkorban pada jalan Allah dengan harta kamu dan dua ni. Jadi kita kena ubah konsep. Kan? Lepas ni ramai orang bicara tentang kemajuan hartanya dan anak-anaknya. Tak. Bicara tentang kemajuan imannya. Boleh? Macam tu lah. Bicaralah tentang kemajuan iman dan apakah harta dan anak-anak ni digunakan untuk memajukan iman dia. Nampak tak? Ubah konsep tu. Sebab ayat ni cakap macam tu. Inilah perniagaan yang boleh selamatkan daripada azab. Macam itulah kena buat. Macam nak buat? Ubah konsep. Harta kita ni dah menjadi sebab tak kita bertambah iman. Itu yang sebenarnya. Ya cikgu. Jadi di sini dan jiwa kamu dua benda tu yang Allah suruh kita gunakan. Zalikum, Allah kata apa? Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kerana apa? Itu adalah lebih baik bagi kamu jika kamu sama tak dengan ayat tadi? Ayat tadi suruh ilmu. Jadi kalau kamu ada ilmu, ini kamu sedar ini lebih baik. Okey. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi di sini bila Nabi sebut, mohonlah pada Allah untuk Allah perbaharui iman kita, yang iman ni boleh macam baju tadi, boleh kotor, boleh rosak, boleh lusuh kalau kita biarkan. Dengan doa satu, ni teruskan, sebab tu kita sentiasa minta tak? Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim setiap hari. Sebab iman kita sentiasa bila-bila masa boleh boleh kotor, lusuh dan akhirnya hilang. Sentiasa kena buat. Jadi pertama sentiasa kena doa, minta hidayah supaya iman kita bertambah. Dan yang kedua ibadah. Dengan tadi
korbankan harta dan benda tu, itulah ibadah dia. Dengan menuntut ilmu. Cuba tengok macam mana golongan-golongan yang iman dia bertambah. Contoh surah Al-Kahfi. Cuba buka surah 18. Ayat yang ke 9, 13. 16, 13. Sekejap. Ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Jadi kami menceritakan, mengisahkan kepada engkau wahai Muhammad satu cerita tentang mereka ni, iaitu cerita yang benar, yang sahih tentang golongan yang ajaib ni, golongan yang hebat ni. Pemuda-pemuda yang hebat ni. Jadi sesungguhnya mereka adalah golongan pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan wazidnahum huda, dan kami tambahkan mereka ni petunjuk. Apa maksud dia? Jadi mereka ni buat apa? Mereka korbankan nyawa dia. Mereka korbankan apa yang mereka ada kan. Mereka lari daripada apa? Keluar daripada tu. Tinggalkan. Kalau tak, dia boleh je nak dapat kemewahan semua, tapi dia tinggalkan. Untuk apa? Kerana nak selamatkan iman dia, yang dia rasakan iman dia lebih mahal daripada segala-galanya. Jadi kerana dia buat ni, kerana dia jihad ni jihad lah. Dia jihad ni menyebabkan Allah apa? Allah pun tambah. Allah tambah apa? Petunjuk dekat dia. Iman lah. Tambah ilmu dia, tambah dan sebagainya. Itulah kita bincang hari tu. Maksud ibadah ni, jihad yang dimasukkan dengan harta dan jiwa tu dalam ayat 11 tu adalah satu apa? Jihad menuntut ilmu. Menuntut ilmu nombor satu. Yang kedua, lawan nafsu. Ketiga, dakwah. Dakwah dengan ihsan. Dan yang keempat, barulah yang ni last sekali, dakwah dengan pedang. Perang lah maksud dia. Ni lah 4 tahap tu. Iaitu Allah kata, tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum ni, 4 ni. Pertama, menuntut ilmu, belajarlah. Terutamanya Quran lah. Bagi faham betul-betul Quran ni, kita boleh baca dia, kita boleh terjemah dia. Quran ni betul-betul jadi basyiran kita, naziran. Cuba buka surah 34 ayat 28. 34 ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira.
ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Wama arsalnaka, dan tidaklah kami utuskan engkau. Siapa? Rasulullah lah. Illa kafatan linnas, melainkan cukup untuk seluruh manusia, untuk jadi ikutan, untuk jadi contoh terbaik bagi seluruh manusia, seluruh umat. Apa Nabi bawa? Nabi bawa wahyu. Apa kandungan utama dia? Dua je. Basyiran. Apa maksud? Kenapa disebut macam ni? Jadi iman ni dia akan jadikan manusia ni macam ni. Ni basyiran wa nadhira ni dia psikologi. Betul? Motivasi dan psikologi. Sebenarnya kehidupan kita memang dua ni je. Contohlah, kita ada company kan, ataupun mana-mana jabatan ke apa ke, dia punya bos ni nak bagi pekerja dia produktif, apa dia buat? Dia bagi apa? Dia kata hujung tahun ada lagi? Macam-macam lah kan. Dia akan bau, dia bersemangat kan. Itu nama dia Bashir. Ya, Bashir. Dia nak bagi pekerja dia pula disiplin pula. Satu dia produktif, satu dia disiplin. Dua je. Selesai lah kan. Apa dia buat? Apa peringatan dia? Waktu sini. Kalau kamu ni boleh kena potong gaji. Kalau boleh kena gantung. Lepas tu boleh kena semua dia. Memang psikologi manusia memerlukan dua ni je. Sekarang ni Allah nak suruh kita alihkan. Cukup-cukuplah kamu begitu terpengaruh dengan psikologi untuk situ. Jadi kan dunia, ramai manusia tak nak pindahkan mental dia tu, mindset dia, supaya dia terpengaruh dengan apa yang Allah pula tawarkan. Kenapa tak buat macam tu? Faham? Quran semua ada juga. Macam mana kamu boleh begitu hirsun? Apa hirsun? Gairah dengan berita gembira bos tadi tu. Sedangkan dia pun cari rezeki daripada Allah juga. Dan Allah pula nak bagi lagi besar ni. Kenapa tak rasa bushranya Allah bagi? Siapa yang bawa ni? Rasulullah. Jadi hari ni manusia tak jadikan Quran ni satu, faham? Psikologi dia dah hilang dengan benda ni. Sebab tu sahabat Nabi kalau kita tengok, dia ni kalau zaman ni hidup agaknya kita rasa dia ni alien kot. Macam mana bila Nabi cerita syurga, dia punya gairah tu sampai kan. Hanzalah tu baru kahwin kan. Terus pergi je. Tinggal isteri dia terus mati kan. Tak sempat nak mandi wajib pun. Dia punya kepala otak dia tengok syurga je. Neraka boleh menggeletar kan. Sebab dia rasa, dia letakkan dia punya mindset ni betul-betul dekat kalam Allah ni mahal. Kita pula, kat mana mindset kita pergi? Quran ni ke tepi je. Allah cerita apa pun tak rasa apa-apa. Tapi bila orang janji, kita rasa macam, bagus. Begitulah manusia dengan Tuhan hari ni. Cuba bayangkan. Ya, ini berlaku. Betul tak? Cukup Allah cakap dua ni je. Basyiran wa nadhiran. Psikologi ni. Jadi Allah SWT nak tengok kamu ni macam mana. Quran ni busyra kita ke tak? Kita baca Quran, bila Allah kata, ni kan, nak tak aku tawarkan kamu ni, jadi tak dia sesuatu yang kita gila-gilakan ataupun biasa-biasa je? Lemau je kan baca Quran pun. 5 minit pun dah tak labur ni. Jadi rasa bacakan Quran ni begitulah jiwa kita ni. Kan? Sedangkan Quran ni kata-kata siapa? Sebab itulah, kalau lah macam ni, kalau Abu Bakar dia hari ni kan, tak tahulah dia tengok kita macam mana. Sebab apa? Abu Bakar pernah kata apa? Ayyu sama'in tuzilluni wa ayyu ardin tukilluni. Bumi, langit mana aku nak junjung, bumi mana aku nak junjung. Aku ni hidup kat atas ni, makan rezeki yang dia bagi semua. Tapi bila dia cakap apa pun aku tak nak peduli, aku jahil tentang apa yang dia pesan. Bayangkan kita duduk numpang rumah mak kita, rumah ayah kita, kan? Tapi rupanya kita masuk rumah keluar macam tu je. Mak kita panggil, tolong ni sekejap, mak ayah tak nak. Tapi dia buka satu saya, dia makan makanan mak dia masak. Lepas tu dia pun keluar. Jumpa kawan dia. Dia dengar cakap kawan dia je. Agak-agak tu anak apa? Jadi mak dia boleh tak halau dia? Pergi cari rumah lain? Boleh tak? Kita pula hamba ni. Allah bagi makan semua kan. Sekarang ni dia kata dengan kita ni, ada 6,000, kita ambil macam mana? Jadi Allah halau kita, pergi bumi lain lah.
Kamu tumpang kat bumi aku. Tapi bila aku kata kat kamu, kamu tak nak peduli pun. Faham pun tak nak. Halau-halau kita tak? Boleh halau tak? Pergi bumi lain, cari bumi yang Tuhan kamu, yang kamu nak tu cipta. Betul? Jadi kita kata hamba ni hamba apa? Macam itulah kita ni. Nasib baik Allah ni Ar-Rahman Ar-Rahim. Manusia ni kadang-kadang, sebab tu manusia tak boleh nak capai apa dia? Kesempurnaan Tuhan dia lah kan. Sifat Allah paling sempurna. Sejahat mana pun dia, Allah bagi je peluang kita. Kita ni kalau kita kena macam tu, kita dah halau dah. Betul tak? Begitulah Allah ni sayang ni kita kepada kita. Dia terus bagi, kita tak sedar pula, sombong pula. Dia pesan sikit je ni, satu ayat pun tak nak tengok. Macam itulah. Kan? Kita faham macam tu. Itulah dia. Itulah Allah tanya, Allah banyak tawar kita dalam Quran. Bukannya nak tengok ataupun rasa sikit pun. Buka pun tak nak. Faham? Ingat Quran ni senang ke dapat? Ni Quran ni capai nak dapat ni penuh dengan keringat dan darah ni. Kita boleh baca dengan mudah je hari ni. Tapi nak baca pun malas, nak faham apa tak lagi. Betul ke macam tu sikap kita? Tak. Sebab tu ni paling mahal sekali dalam dunia yang kita kena hargai Quran ni. Jadi itulah yang kita nak. Sebab tu Allah kata, tu'minuna billahi wa rasulih. Betul-betul kamu bersungguh-sungguh beriman kepada Allah dengan apa? Tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Bukannya semua pun, sikit je. Kadang-kadang ambil masa sejam je nak belajar pun. Boleh faham sikit satu ayat. Ini tak nak langsung. Alangkah malangnya macam tu. Sebab itulah inilah mujahadah ni saya kata kita baru tahap yang ni je pun. Tak payahlah yang seterusnya ni. Sampai nak pergi perang pula lah. Mimpilah kita. Jauhnya. Kadang dia kata nak pergi jihad. Ni dulu. Kita pergi sini dulu. Masalah kita sekarang ni kat sini. Ilmu kita dengan kalam Allah yang sangat-sangat jauh. Yang kita kena kembalikan. Itulah yang kita nak dapat. Sebab itulah Allah janji kalau kita buat ni, apa jaminan Allah? Balik pada surah tadi. Surah 62. Surah 61. Kita tutup dengan ayat yang ke-12. Kita baca ayat 12. Jadi Allah kata ayat sebelah tu, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hal ni kalau kamu buat, kan? Kamu gunakan semua harta benda kamu ni untuk jihad pada jalan aku ni, gunakan untuk ni. Ini lebih baik kalau kamu ni tahu. Ini lebih baik untuk kamu. Apa ganjaran yang lebih baik itu Allah kata? Lebih baik itu ayat 12. Iaitu Allah akan buat apa kita? Kita baca ayat 12. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Zalikal fawzul azim. Jadi apakah reward dia yang Allah janjikan? Kalau bos tadi dia bagi bonus 7 tahun kan? Dia Allah kata dia boleh ampunkan dosa-dosa kamu. Yaghfir lakum zunubakum. Maksudnya yaghfir ni maknanya, sebab tu perkataan kalau orang tu pakai topi perang, topi yang tutup semua, nampak mata je tu. Apa nama topi tu? Siapa tahu? Topi tu orang panggil kalau yang jenis macam tu, macam full face tu kan. Kalau full face dia cermin tak, dia ada mata je. Muka dia pun orang tak kenal siapa. Itu dipanggil apa? Itu dipanggil mighfar. 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 Perasan tak? Mighfar ni pada perkataan apa? Ni, ghafara ni. Ghafara apa tadi? Ampun kan? Kenapa? Apa kaitan? Jadi bila minta ampun untuk kat situ, maksudnya apa? Dua. Satu, pertama, apa fungsi topi ni? Protect. Jadi dia tak kena libasan pedang. Satu. Jadi maksudnya Allah apa? Lindung kita daripada akibat buruk dosa. Dosa ni macam penyakit. Penyakit akan jadi lama-lama jadi kanser. Dosa ni macam penyakit.
Siapa yang ada dosa, dosa tu boleh menyebabkan dia bertambah teruk. Dengan satu dosa akan pergi ke dosa seterusnya dan seterusnya. Macam tu. Jadi dosa ni memang macam tu. Jadi kita selalu kena istighfar sebab apa? Akibat daripada tu dia akan bawa kita kepada satu lagi yang lebih bahaya. Itulah kita kena istighfar. Itu istighfar tu. Satu, lindung daripada akibat buruk dosa, kesan buruk dosa. Dosa memang bawa kesan buruk. Penyakit bawa kesan baik ke buruk kalau biar? Macam itulah. Ramai orang duk fikir fizikal dia penyakit. Tak, dosa ni penyakit juga. Penyakit batin lagi bahaya daripada penyakit ni. Kan? Penyakit luaran ni dia merebak. Tapi apa kebaikan dia? Dia dapat kafarah. Orang lagi sakit kena cucuk duri pun dia kalau dia sabar, dia boleh diampunkan dosa, betul? Tapi yang ni penyakit ni apa jadi? Dia boleh kena azab. Tapi ramai orang dia fokus kat mana? Dia bimbang kat mana? Itu pun masalah juga kan. Yang pertama. Yang kedua apa dia? Apa dia ni? Tutup aib. Allah lindung kita daripada aib dosa. Dosa ni memalukan. Bila manusia rasa sedar nanti dosa dia malukan dia? Ke akhirat. Sekarang ramai orang bangga dengan dosa. Tapi ke akhirat nanti inilah benda paling malu sekali. Aib. Dosa ni aib. Jadi itulah istighfar. Istighfar kita minta dua. Supaya Allah lindung kita. Saya dah buat dosa ni. Jangan dosa ni mencelakakan saya pula. Satu. Yang kedua, janganlah Allah buka aib dosa kita ni. Sama ada ke sekarang atau lebih parah lagi bila akhirat nanti. Lagi menggerunkan. Itulah istighfar. Faham? Lama dah istighfar kan? Hari ni lebih faham apa makna istighfar. Istighfar maksudnya dua tu. Kita harapkan dua benda ni. Sebab tu bila orang istighfar dia faham, dia rasa takut tak? Ke lagi dia rasa, aku dah banyak istighfar, alhamdulillah lah, tak ada dosa kot. Tak. Lagi istighfar ni, lagi dia rasa terlalu takut. Sebab dia faham benda ni. Dia rasa takut sangat. Sebab itulah yang paling banyak istighfar siapa? Rasulullah lah. Sebab dia faham apa benda sebenarnya. Okay. Jadi, sebab itu Allah kata, apakah ganjaran utama yang Allah sebut? Yaghfir lakum dzunubakum. Jadi kesan daripada ini, barulah kita dapat buat apa? Baru dapat masuk syurga. Sebab syarat nak masuk syurga, bersih dosa. Jadi mana-mana ayat pun, nanti kita tengok ayat lain. Ni antara ayat dia. Kalau kita tengok dalam ayat ni, memang dia, ayat Quran ni dia memang sama aja. Mana-mana ayat pun sebelum masuk syurga, mesti kafar dulu. Sebab syarat nak masuk syurga, bersih dosa. Jadi mana mungkin seorang tu hidup dia rasa tenang je. Dosa sikit-sikit tak ada masalah. Tak, itu syarat utama. Dia kena sangat cerewet dengan bab tu. Kan, boleh tak dia ambil sepele ni nak ambil remeh je. Tak, sebab syarat utama dia dapat keampunan. Jadi Allah kata Allah akan ampunkan dosa kamu. Kemudian dan dia akan masukkan kamu dalam syurga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Inilah dia punya reward dia. Syurga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai dan tempat tinggal yang apa? Yang baik di dalam syurga Aden. Itulah kejayaan yang paling hebat sekali. Baik, kita tutup dengan satu ayat. Cuba buka surah yang sama. Surah 57 ayat 21 pula. Jadi surah ni ialah menjelaskan apa yang kita baca ni. Dua surah ni je. Surah Al-Hadid 20, 21. Surah ni 11, 12. Senang je. Tadabbur dengan dua surah ni. Baca dua-dua tu. Sekarang kita buka ayat 21. Sambungan dia. Al-Hadid surah 57 tadi ya. Ayat berapa? 21. Kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ardh.
أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Jadi sabiqu maknanya saling mendahuluilah kamu. Mendahului dalam apa? Tadi ke harta tadi ke apa? Dalam kita saling mendahului untuk apa? Dapat keampunan daripada Tuhan kamu. Dan saling mendahului dalam merebut apa? Nak dapatkan apa? Syurga. Kita tengok situ. Syurga ni menarik. Jannatin, syurga. Jannah ni, syurga ni bukan bahasa kita sebenarnya. Kita pinjam bahasa luar kan. Sanskrit tak silap saya. Jannah ni asalnya makna dia apa? Kebun. Lagi? Asal daripada kalimah apa ni? Jannah. Jin. Jin apa? Jin nampak tak? Itu dia. Maknanya apa? Syurga ni sebab terlalu lebatnya. Lebatnya dia punya pokok-pokok tu. Sampaikan dia terlalu surprise. Tak nampak. Kita tengok dari luar tak nampak. Kena masuk dalam tengok. Ya Allah, rupanya dalam ada macam-macam macam ni. Dia macam tu. Taman yang lebat tu kan. Hijau ni. Jannah macam tu. Dia sangat-sangat sebab tu lah dalam surah As-Sajdah tu. Kita baca apa dia? Ayat berapa tu? Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum. Suatu jiwa pun yang beriman tak akan tahu apa yang Allah rahsiakan untuk dia. Min qurrata a'yunin. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Kan? Daripada sesuatu yang indah akan dipandang oleh mata dia. Allah memang nak surprise. Kalau benda yang maklum, kadang-kadang kita biasa kan? Ini luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi sebab itulah syurga ni, nama dia pun dah memang luar biasa. Sesuatu yang memang tak akan dapat dijangka langsung. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sesuatu yang mata tak boleh nak jangka apa yang bakal dia tengok nanti. Sesuatu yang telinga tak akan jangka apa yang bakal dia dengar. Begitu indah dan bestnya. Sesuatu yang hati tak pernah fikir lintas. Walaupun kita sekarang ni fikir macam ni, sungai macam ni. Tak sebenarnya. Kita dah nak fikir apa rahsia dia. Sangat hebat. Tak tercapai di akal lah. Jadi, itu syurga. Jadi Allah gambarkan ni untuk kita rasa ghirah juga. Iaitu apa? Arduha ka'ardis sama'i wal ard. Apa tu maksud dia? Ardu apa? Luasnya. Seperti luas langit dan bumi. Maksudnya luas tanah dia tu. Jadi kalau kita kata dulu sekarang ni, orang tu kaya berapa ekar tanah awak? Kan? Orang tu dia ada tanah berapa ekar? Dia ada 100 ekar. Banyaknya, kan? Macam itulah. Nanti sembang kat syurga nanti, tanah berapa ekar dia? Tak, langit dan bumi tu saya punya. Faham ah? Jadi sebab tu ni dalam ayat lain nanti orang kafir ni innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar, Allah kata mereka akan nak tebus orang yang kafir yang dia dulu dunia ni semua dia punyalah. Dia nak tebus semua tu. Faham? Tapi takkan terima, tak ada nilai dah. Sebab dia nampak lebih besar rupanya kat sini. Selama ni dia ingat itu dah banyak dah. Tak. Jadi itulah gambaran dia, luasnya seluas langit dan bumi. Sebab itu kalau dalam surah Al-Insan, biasa baca surah Al-Insan ni, apa dia? Dalam ayat yang ke-13 ke? 20. Wa idza ra'aita, ahli syurga ni dia terlalu sibuk dengan nikmat. Jadi wa idza ra'aita, bila tiba-tiba je dia tengok depan. Dia dah sibuk dengan nikmat ni, tiba-tiba dia terpandang depan. Sama bila dia tengok dekat sana, ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Tiba-tiba dia nampak ada apa? Banyak lagi rupanya nikmat. Dia duduk fokus kat sini je. Ingat dah hebat dah. Dia tengok sana ada nikmat yang lagi banyak. Kemudian mulkan kabira. Ada kerajaan dia. Dia punya kerajaan kat depan tu lagi. Dia tak urus pun. Apa beza kerajaan kat syurga dengan kerajaan kat dunia? Sama ke tak sama? Contohlah orang tu dapat dunia ni semua dia punya. Sama ke tak sama? Jadi kerajaan dunia ni dia
kena uruskan. Kan? Kalau dia tak urus, lingkup. Jadi dia dapat tu walaupun kita ada ada tanah itu. Ni kerjaan kita lah ni kan. Oi, penat. Dah syurga tak? Tengok tadi dia tak uruskan pun. Kita tengok tapi semua dia punya. Dia diuruskan oleh semua tu rakyat dia tu. Rakyat dia ramai. Wildan tu macam mutiara yang dicampak tu. Tu semua penuh, syurga ni penuh. Kalau istana tapi tak ada apa-apa dalam, pelayan pun tak ada, itu istana apa? Istana puaka nama dia kan. Tak, syurga ni meriah, syurga ni meriah. Semua tu serve untuk tuan dia. Siapa? Ahli syurga. Kita semua lah ni. Semua nanti saya jumpa. Kita jumpa. Cikgu, ya Allah. Itulah dia. Jadi itulah maksud dia. Allah nak kata kat sini. U'iddat lillazi, syarat apa? Disediakan untuk orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Inilah kurniaan Allah yang Allah beri kepada siapa yang dikehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah lah pemilik kurniaan yang teragung. Jadi inilah yang kita nak kena fikirkan selalu tentang ni. Sampailah timbul kegairahan kita ni. Sampai Quran ni betul-betul masuk. Jadi kena sentiasa apa? Sentiasa buat. Banyakkan sumbang. Satu lagi benda. Ni untuk 4 ni. Untuk ilmu lawan nafsu ni lah usaha kita. Lawanlah. Kadang kita ni macam iman ni lah. Iman ni dia akan lesu. Bila? Bila lesu? Sumber dia kat mana? Sumber dia ni lah, sumber iman. Bila kita tinggal lama-lama, memang dia akan apa? Mula-mula rasa macam, bersalah. Tinggal lagi, bersalah lagi. Lepas tu lama-lama, okey je, tak ada apa dah. Lepas lama-lama, dah lah, tak ada masak dah. Mula-mula dia rasa, tapi lama-lama dia akan hilang. Macam tu lah, memang macam tu. Sebab apa? Dia dah terlalu lusuh, dah hilang. Sebab itulah kita minta pada Allah bagi kekuatan untuk apa? Jaddidul iman. Sebab tu kita boleh doa pada, kita baca doa ni, Allahumma jaddidil imana fi qulubina. Allahumma jaddidil imana fi qulubina. Allahumma jaddidil imana fi qulubina. Apa tu? Ya Allah, perbaharuikanlah iman kami, freshkanlah, segarkanlah iman dalam hati-hati kami, perbaharukanlah iman dalam hati-hati kami sentiasa. Mudah-mudahan. Dan dia doa diselangi dengan apa? Tindakan dia. Sebab tu ni dua ni, doa dan lakukan ibadah selari dapat. Kita minta Allah ihdinas siratal mustaqim. Allah pun bagi inilah dia petunjuk yang kamu minta-minta tu. Tapi dia direct je, minta tapi tak buat, tak dapat. Dia mesti selari dengan apa yang dia minta. Usaha. Jadi itu sajalah untuk malam ni. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lagi pesanan terakhirlah. Kita syukur yang mana di antara ramai-ramai manusia ni kan, rakan-rakan kita yang kita pun tahu, maklum saya pun maklum kan, ramai yang dah tahun ni meninggal kan. Tinggalkan kita satu-satu. Jadi kita ni masih lagi Allah beri apa? Umur yang panjang, sebagaimana hadis Nabi, sahabat tanya, ayyun nasi khair? Manusia manakah yang paling baik? Nabi kata, man tala umruhu wa hasuna amalu, iaitu orang yang umur dia panjang dan amalan dia baik. Jadi Abu Ubaidah ni mimpi, ada satu kisah. Abu Ubaidah dia mimpi ada 2 orang. Saya pernah cerita. 2 orang ni dia sama-sama masuk Islam. 2 orang ni dia masuk Islam serentak. Dan dua-dua masuk ke medan perang. Dan satu tu mati syahid. Yang satu lagi tu tak mati syahid. Dia balik-balik dan dia mati genap setahun lepas kawan dia mati tadi, mati syahid. Dia apabila nampak dia orang dua-dua duduk dekat pintu syurga depan, belum masuk lagi. Lalu keluarlah penjaga syurga tu, malaikat nak panggil untuk jemput masuk. Siapa yang kena panggil dulu rasa-rasa? Kenapa yang kemudian? Ya. Kan? Jadi ini sahabat masa tu menghairankan mereka. Sebab tu mereka kecoh. Akhirnya bawa berjumpa Nabi. Kenapa yang ni masuk dulu? Sebab yang satu tu mati syahid. Apa Nabi kata? Kamu nak ihram apa? Yang sahabat ni dia hidup setahun lepas tu. Setahun je. Tapi dia sempat buat apa? Dia sempat sujud lebih banyak. Dan sebagainya. Dan dia sempat sedekah lagi.
Dia sempat jumpa Ramadan dan dia sempat jumpa apa? Malam Lailatul Qadar. Jadi akhirnya kerana itu je, jarak di antara dia ni walaupun ni mati syahid tinggi juga, tapi dia dah potong orang ni. Jarak dia orang kata macam langit dan bumi. Lepas tu kita kena syukur umur kita panjang ni satu benda yang istimewa. Boleh? Jangan lepaskan apa dia? Allahumma tawwil umurana ala ta'atik. Doa macam tu. Panjangkanlah umur kami di atas ketaatan kepada engkau. Jangan doa panjang umur je. Allahumma tawwil umurana nanya. Nanya pula. Sebab Nabi kata, manusia apa pula yang paling buruk? Iaitu man tala umurhu wa sa'a amaluhu. Panjang umur tapi amalan buruk. Tak nak. Kita nak amalan yang umur panjang tapi di atas ketaatan. Alhamdulillah kita banyaklah istighfar dan syukur kepada Allah. Sempat juga akhirnya saya macam mimpi pula kan, hidup lagi saya ni 2024. Dalam keadaan PKP dan sebagainya, kita hidup lagi rupanya. Alhamdulillah. Kena syukur tu. Itulah yang kita ingatkan. Mudah-mudahan kita jumpa Ramadan bila? Bulan 3 bulan ni. Kita pun tak tahu, doalah. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kat Ramadan satu lagi ni. Itulah yang kita kena syukuri. Umur ni sangat mahal dan akan ditanya. Inilah pertanyaan pertama kita bangkit nanti. Tentang umurnya, apa dia buat. Okey? Sampai sini dulu. Qul qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa setahun kemudian.